Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar Rubidin? Anda orang pertama hadir bersama pasangan. Doa saya anda berbahagia. Rawatlah cinta kasih musim-musim dan nak raya haji ini ya. Saudara Syarul Azam, apa khabar? Saudara Zul dari Sarawak. Saudara Zamari LC, selamat malam. Saudara Anwar Jubin. Begitu juga Nasihat Ibrahim. Waalaikumsalam. Saudara Aminuddin Dakmi. Saudara Ibrahim Cik Muda. Saudara Muhammad Noor. Apa khabar Saudara Muhammad Noor? Saudara Satria Setiawan. Daripada Mengelembu, Perak. Nampak gaya tak lama lagi makan kacang tanah je lah kita. Saudara Openg Temu. Apa khabar? Saudara Samsul Abu Hassan. Lili Seli, waalaikumsalam. Cik Mat Mohaini dari Subang Jaya, apa khabar Cik Mat Mohaini? Saudara Ahmad Mak, Saudara Ahmad Map, bukan Ahmad Bat ya, Saudara Ahmad Map. Saudara Aziz Maizan, Saudara Muhammad Nazri Syafi'i, Saudara Zul Faizal, Saudara Firdaus Lai, Kuih Seruh dari Kuantan Pahang, Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Kenapa dah tak menang? Apa ini baik kereta itu hari ya? Tapi puas lah juga makan. Katanya ada kambing bakar 100 ekor. Saudara Yusuf. Saudara Muhammad Sapri Zainuddin. Saudara Asrul CEO1. Ini Siti Awan kot ni. Dari Seri Kembangan. Saudara Asrul CEO1. Saudara Muhammad Jack. Dari Sabah. Dari Sempurna Sabah. Saudara Azizul. Saudara Yusmar Lius. Puan Hamidah Kamat. Apa khabar Puan? Saudara Azul Taha. Saudara Rashid Mustafa. Begitu juga dengan Saudara Abdul Aziz Rahman, Saudara Muhammad Marzam, Saudara Eris, Wan M. Bakri, Salam Perjuangan, Saudara Puan Syarifah Hampipah. Apa khabar Puan? Yid Farid. Badminton tu Malaysia memang ni menang lah. Bukan memang menang ya. Saudara Atuk Wak, Hashim Khaldi. Teman jangan lupa like, share dan subscribe. Juga subscribe di Instagram, sebab kalau ada berlaku sesuatu ini gangguan, boleh terus mendengar pencerahan saya malam ini ya. Saudara Ahmad Hamzah Abdullah, saudara ini Puan Hamidah Rashid, Awang Yusof, Ibrahim Cik Muda, Zainuddin Mat dan Hazrul di Instagram. Jangan lupa di Instagram pun apa yang saya minta daripada anda lain tak ada, adalah like, share dan subscribe. Saya minta anda like and share dan subscribe ni ya, Dr. Ahmad Umaizi, Saudara Sining Keringot. Bila kita like and share subscribe ni, bila dia ada notification pemberitahuan kalau live waktu itu, maka dengan sendirinya saudara akan dapat mengikuti. Jika tidak nanti tercari-cari ya saudara. Dan YouTube ke Instagram ke, dia tempoh dalam 30 hari. Lepas 30 hari mesti like and share balik ataupun subscribe. Jika tidak, dia macam biasa balik, kena cari yang lain. Itu keadaan saudara. Sebab itu saya minta, mohon jangan lupa like, share dan subscribe ya saudara. Bok Bazhar, Yusuf Hashim, Rizham, Ibrahim Cik Muda, Awang Yusof Baik, sebab saya banyak perkara malam ni nak bercakap. Lebih-lebih lagi laporan tentang kedudukan UMNO dan Barisan Nasional ni. Jadi, saya harus meneruskan pencerahan. Saya minta maaf yang tak dapat saya santuni satu persatu. Hari ini, laporan yang saya terima daripada Saudara Ryu dan Saudara Jamil Idris agak amat menggusarkan saya. Hari Jumaat, saudara, 8 Julai, di hari yang ke-839, virus corona ini menyerang warga kita. Nampaknya semalam peningkatan begitu tinggi. Mula-mula 2,923, kemudian dia naik 3,561 dan semalam 4,020 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saya harus memberi pencerahan ni saban hari supaya kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Jumlah jangkitan terkumpul sudah pun 4,586,086 dan 322 warga kita saudara. Semalam dilaporkan ada 3 kematian. Sebab itu dalam musim-musim nak sambut perayaan Raya Haji ni saudara, pastikan kita melakukan penjarakan sosial saudara, dan bila kita balik ke rumah, bersihkan diri kita.
suasana tidak menentu sekarang ni, dan saya dipahamkan menurut Kementerian Kesihatan, kita harus berhati-hati kerana kes subvarian Omicron ni katanya mungkin merebak lebih luas lagi. Jadi berhati-hati saudara. Dari dapatan saya, kiriman saudara Rio dan saudara Jamil Idris, terima kasih kepada kedua mereka ini yang tidak henti-henti menghantar laporan kepada saya. Terdapat peningkatan yang amat tinggi di 13 negeri saudara. Susut cuma di 3 kawasan saja, iaitu di negeri Kelantan, alhamdulillah susut tinggal 21 jangkitan. Putrajaya juga daripada semalam dia susut sedikit kepada 90, dan Perlis 7 jangkitan. Lain-lain negeri, Selangor misalnya amat tinggi 1630, wilayah Persekutuan 1049, Sabah sebagaimana yang saya katakan, tiba-tiba Sabah meningkat balik, angka jangkitan lah 205 orang. Di Perak juga, memanglah tak ada can nak raya nampak gayanya, sebab jangkitan di Perak adalah 295 warga kita dijangkiti oleh virus corona. Di Negeri Sembilan walaupun susut tetapi jangkitannya adalah 197. Begitu juga di Pulau Pinang, memang tak ceroy, ada peningkatan pada 128, dan Melaka menyusul meningkat kepada 107. Itulah laporan yang sempat saya berikan. Jangan lupa SL Service Absorber minta share ke banyak-banyak kawan-kawan semua, supaya ada semangat. Memanglah bila saya tengok ada like, share, subscribe ini, bersemangatlah saya memberi pencerahannya, sama ada dalam Facebook ataupun di Instagram saudara. Apa khabar saudara Kala Jengking, Nenek Melina dari Kelantan, SG Tan dan Tan Baba. Baik saudara, laporan ini COVID-19, jangan lupa berniaga dalam segmen e-commerce. Sebab itu saya katakan hubungilah Al-Azhar di talian 011-330-41241 bagi membolehkan saya memberi pencerahan jika anda ada produk untuk berniaga. Ya saudara, Al-Azhar jangan lupa haruman wangiannya, itu setangi bakur dan minyak wangi daripada Timur Tengah. Bau Arab saudara, wangi. Saya sentiasa memakai Amir Qut, memang segar badan bila dapat aroma wangi begitu. Dan kalau saudara yang nak jaga kesihatan, eloklah memesan gula O yang tiada kalori. Jadi titik sedikit 2 je saja sudah manis. Ini untuk mengelakkan adanya penyakit kencing manis saudara. Sampai itu tinggal 2 hari lagi, mungkin besok saja last day untuk Siti Farehah menyiapkan dendeng manis Siti Farehah. Boleh hubungi Siti Farehah di 017-711-4300. Jangan risau, harga kekal harga lama, walaupun daging, bahan-bahan lain, minyak mencanak, tapi dia masih lagi berniaga dengan harga yang lama, tiada kenaikan. Di Lembah Kelang, kalau saudara mau menikmati buah-buahan dari luar negeri, kiwi, cherry, anggur, apple, limau dan sebagainya, harga di bawah harga pasaran dan grade AAA manis, boleh hubungi Syauki. Ini untuk di Lembah Kelang, saudara, di talian 012-357-5703. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Sampai itu yang akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya untuk kita melabun. Kalau teman-teman datang ke rumah kita, kita boleh hidangkan, iaitu Popia Sira Lady Maria. Memang sedap, rangup, manis, pedas, dan asyik bila kita makan saudara. Itulah seketika untuk kita hayati e-commerce. Baik saudara, saya hari ini bila sebenarnya seluruh umat Islam yang memperolehi kesempatan menjadi tetamu Allah, hari ini petang tadi, bermulanya sekitar dalam pukul 3 petang tadi, maka jemaah mula berkumpul ke Arafah. Dan ini mengingatkan saya waktu saya menunaikan ibadat haji tahun 2011 dulu. Semua keadaan di Arafah itu tidak ada perbezaan langsung, sama ada anda menteri ke, anda daripada golongan bangsawan ke, anda rakyat biasa, malahan orang miskin dan marahain juga sama. Pakaiannya serba putih, tidak ada yang dijahit kainnya untuk orang lelaki, dan tak boleh pakai tudung. Itulah harinya kita wukuf di Arafah. Jadi kita wukuf di Arafah waktu Zuhur tadi, imam membacakan khutbah
Arafah. Waktu itulah yang terbaik untuk kita mendarah-tangan, mohon keredaan Allah, pohonlah apa saja yang anda pohonkan. Usai wukuf di Arafah hari ini, malam nanti, saya ingat sekitar dalam pukul, waktu kita di Semenanjung, di Malaysia ni, sekitar dalam pukul 2 pagi, 3 pagi, maka mula bergerak. Tapi di sana, bila waktu malam, bila mentari sudah turun, maka berhijrahlah para jemaah pergi ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Bukan tidur saja, duduk nanti waktu subuh dan mengutip batu untuk melontar. Sebenarnya ibadat haji ini tidak ada bacaan wajib. Cuma yang adalah hati kita dengan Allah SWT. Keredaan kita, kita mengikut, melakukan ibadah yang juga dituntut bagi mereka yang berkemampuan, iaitu ibadah haji saja. Jadi malam nanti ataupun subuh nanti mengutip batu di Muzdalifah, kemudian berangkat ke Mina apabila terbit matahari untuk melakukan ibadah melontar. Selepas kita melontar, dengan harapan kita melontar segala keburukan yang kita lakukan, kita melontar, harapan kita melontar perkataan, perasaan-perasaan kita yang buruk-buruk. Ini, lepas itu barulah kita melakukan tahlul awal, potong rambut. Sebenarnya belum lagi selesai ibadat haji. Selepas 3 hari berturut-turut melontar di Mina, barulah kita kembali ke tanah suci Mekah. Kita melakukan tawaf dan sya'i. Selepas itu barulah kita selesai mengerjakan ibadah haji dan eloklah raya haji. Berhaklah untuk menyambut sambutan raya haji. Sebab tu saya kata saya berhak untuk tambah haji, sebab saya telah pun melakukan ibadah haji saya. Dan selepas itu kita akan berangkat pergi ke Madinah. Di Madinah ini tentulah kita menziarahi makam baginda Rasulullah SAW. Berhamburlah air mata kita saat itu. Kata dari jauh kita datang, dapatlah kesempatan. Walaupun kita tak sempat bertemu, namun ajaran 1400 tahun dulu sampai pada kita. Dan inilah kekasih kita yang kita kehilangan, dan mengharapkan supaya bila kita di akhirat nanti kita dapat bertemu, mendapat syafaatnya. Sampai itu, kalau yang berkesempatan, bolehlah duduk seketika ataupun bersemayang, berdoa di Raudah. Raudah ni saudara sebenar-benarnya adalah tempat yang paling baik. Kerana mengikut kata para hadis, para sahabat bertanya dengan Rasulullah, bagaimanakah suasananya di syurga nanti? Maka baginda menjawab, antara suasana yang anda dapat lihat, anda rasai di syurga nanti adalah di Raudah. Raudah ni memang saya bila duduk di Raudah tu, hilang segala perasaan, marahnya, bencinya, sedihnya, takut, kerinduan, tak ada dah. Waktu itu, fikiran memang tenang saudara. Setenang air di tasik biru saudara. Itulah hebatnya Raudah. Mudah-mudahan teman-teman yang tak berkesempatan dapat berkesempatan berkunjung ke Raudah. Kerana bila kita solat itu, belah kirinya adalah makam Rasulullah. Jadi kita merasakan seolah-olah kita solat, kita sujud dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa yang teramat hina kita ni pada Allah saudara. Tapi belah kiri kita adalah makam Rasulullah. Itu yang saya sempat dan saya harapkan agar teman-teman yang mengerjakan ibadah haji, mereka selamat, sihat walafiat. Saudara, doa kita mereka memperoleh haji yang mabrur. Sebenarnya tahun ini adalah haji akbar, kerana wukuf di Arafah pada hari Jumaat, saudara. Baik, saudara. Dalam naluri kehidupan ini, kita harus ingat, saudara, setiap sesuatu yang berlaku adalah mengikut kehendak Allah SWT. Kerana setiap yang dikehendaki Allah pasti akan berlaku. Dan segalanya adalah kehendak Allah, berkaitan dengan hikmah ataupun yang mutlak, saudara. Hikmah itu tidak terhitung ataupun infinity. Tidak semua hikmah di sebalik satu peristiwa itu dapat dicungkil oleh manusia dengan akal fikirnya. Kerana manusia kita ini adalah amat lemah berbanding dengan kemampuan Allah SWT, saudara. Dan musibah adalah subset daripada ujian. Jadi skop ujian itu adalah lebih umum berbanding dengan musibah. Kerana nikmat dan musibah itu ada dalam ujian. Oleh sebab itu, semua musibah itu ujian, dan bukannya semua ujian itu musibah. Ingat saya, musibah adalah ujian. Ujian bukan musibah, saudara. Musibah bentuknya yang negatif dan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Tidak seorang pun umat
yang lahir ke dunia ini terlepas daripada musibah di dunia ini. Kerana kalau kita hayati firman Allah SWT dari surah Al-Baqarah ayat yang ke 216, Allah SWT berfirman, maksudnya boleh jadi kamu membenci sesuatu pada hal perkara itu sedangkan ianya amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal perkara itu amat buruk bagimu, sedangkan Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui. Jadi saudara, apa sahaja yang berlaku pada kita ini, kita kena insaf bahawa inilah merupa ujian daripada Allah SWT. Berbahagialah anda yang sempat menzahirkan kesyukuran atas apa sahaja. Saudara Royal Ma'atan sampai masuk dalam kain parak? Tak, saudara. Kita sebenarnya semua insan di dunia ini adalah sama, saudara, di sisi Allah SWT. Saya bila teringat, bila dengar, bila tengok, mendengar perkataan labaik Allahumma labaik tu, Allah sayunya hati ini. Kerana kita tak dapat berkesempatan, kita tak tahu nak menunaikan fardu haji, cuma sesekali saja, itu pun jika diizin tabung haji. Saudara, baik saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata, kiriman sahabat saya Cikgu Hibil. Apa yang saya nyatakan tadi saudara hanyalah sekadar pendoman saja, tidak lebih daripada itu. Saya bukan ustaz saudara, ya. Kerana menurut kenyataan ataupun kata-kata Cikgu Hibil, mengejar dunia tidak ada jeda waktu dan tempoh sempadannya. Ingat saudara, kalau kita mengejar keduniaan, duniawi ini, tidak ada tempoh jeda waktu dan sempadannya. Begitu juga jika kita mengejar yang akhirat, ia tidak akan terhenti selagi kita ini masih hidup. Namun, ingatlah, semakin kita mengejar dunia, semakin mendekatkan diri kita dengan kehinaan. Sebaliknya, bila kita mengejar akhirat, semakin diri kita dimuliakan. Terima kasih Cikgu Hibil atas kata-kata mutiara yang begitu berarti pada kita semua, saudara. Itulah pedoman yang harus kita jadikan. Bagi saya tengok apa yang dikirimkan oleh Cikgu Hibil, apa teman-teman berhubung dalam segmen Naluri Kehidupan ini adalah sekadar jaluran kehidupan kita sebagai kita pedoman hidup, saudara. Baik, saudara, saya juga mesti memesankan sahabat malam kepada pimpinan negara supaya jangan sesekali berbelanja tanpa had ataupun tanpa kelulusan parlimen. Kita pernah mengalami waktu negara mengada darurat itu hari, banyak wang dibelanjakan tanpa kelulusan parlimen, kerana kita khawatir bila banyak wang dibelanjakan tanpa had, maka kita akan menuju sebagai negara muflis. Itu yang saya selalu pesankan. Kerana setiap wang milik negara, kalau nak pakai 10 sen pun kena dapat kelulusan daripada parlimen. Itu yang gamaknya lah yang kita berada tersadai sekarang ni. Kerana waktu darurat, dahulu bila kerajaan Perikatan Nasional berbelanja, dia tak ada kelulusan parlimen kan atas akta darurat. Belanjalah mereka, kabarnya sampai 600 bilion, tak tahulah saya. Jadi sehingga saat ini belum ada perinciannya. Sewajarnya pimpinan hari ini dan pimpinan akan datang harus membuka bagaimana wang negara boleh dibelanjakan, ke arah mana dan sebagainya. Baik, saudara, tak usah melalut lagi, kita masuk tajuk perbincangan kita malam ini adalah Quo Vadis UMNO Barisan Nasional. Quo Vadis ni ke arah mana? Nak bagi sedap sikit ayatnya tu, Quo Vadis. Macam kita lah, kalau orang nak pergi belayar ke ataupun naik kapal terbang, kita kata bon voyage. Bahasa-bahasa aja saudara. Quo Vadis UMNO Barisan Nasional. Sebelum saya beri pencerahan, seperti biasa, kita santun pantun Pak Nazil. Sebab saya amat berterima kasih dengan Pak Nazil yang setiap hari menghantar kiriman pantun-pantunnya untuk perkongsian kita bersama. Dan pantun-pantun Pak Nazil memberi nasihat, memberi sindiran dan memberitahu kepada kita supaya kita berhati-hati dan sebagainya. Kata Pak Nazil, beli pelekat di kota Semarang. Pelekat tu kan pelekat, saudara, ya, bukan pelekat dan sebagainya. Setengah orang panggil pulikat, ya. Tapi kita pakai pelekat. Beli pelekat di kota Semarang, pulang ke Pangi berhari raya. Elok disekat kaki temberang daripada memenangi pilihan raya. Jadi Pak Nazil berpesan kepada kita, elok kita menyekat yang kaki temberang ni, daripada dia orang menang pilihan raya nanti bertambah susah kita, saudara. Kata Pak Nazil lagi, panggang kelisa sepinggan rojak. Pak Hasan berasa lucu.
maruah bangsa diinjak-injak, memberi kesan ke anak cucu. Kalau kita mengizinkan maruah bangsa kita diinjak-injak, diperkecilkan, dipersendakan, kesannya bukan hanya pada kita, tapi juga kepada anak cucu. Terima kasih Pak Nazir atas peringatan dan sindiran yang begitu berarti ya. Puan Rubiah Hussein, apa khabar? Salam satu Malaysia. Saudara Jahar Isma, selamba hati ya, sedap ni. Dia tulis tu, dia minta KWSP. Saya belum lagi boleh mengutarakan persoalan kumpulan wang sebarang pekerja. Nak tunggu apa kenyataan daripada Kementerian Kewangan dan sebagainya, saudara. Ya? Aduh, saya bila tengok ni memang saya suka ayat ini, saudara. Ayat ini adalah petikan daripada bait-bait dalam lagu Buih Permaidani. Salah aku juga kerana jatuh cinta, insan sepertimu seanggun bidadari. Salah kita juga dulu rakyat memuja dan memehak kepada kerajaan Pakatan Harapan. Akhirnya mereka seindah bidadari, saudara. Seharusnya kita cerminkan diri. Sebelum tirai kasih aku buka untuk mencintaimu. Sebelum tirai kasih kita buka untuk mereka, sepatutnya kita sedar insaf diri kita supaya kita tidak dipermainkan, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya harus memberi peringatan agar mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas setiap suntingan maupun komen-komen yang anda tulis seandainya ia bertentangan dengan keizinan daripada Kementerian Penerangan dan Komunikasi. Sebab ada peraturan-peraturannya. Ikutilah, saudara. SL Service Absorber minta jasa baik kawan-kawan semua, tolong share dan subscribe. Ya. Dan kena ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik, tidak lebih tak kurang, hanya sekadar untuk memberi informasi. Di samping itu saya memberi komen-komen saya yang digaul dalam bicara politik. Paksi kita berbicara ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya harus berpesan supaya jangan anda melihat atau merasakan apa yang saya cakap itu anda kena ikut 100%. Tak boleh begitu, saudara. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Jangan ingat semua tu betul 100%, anda ikut, maka lepas tu anda kata, ini saya yang bercakap. Tak boleh begitu, saudara. Kalau saudara tak bersetuju, bolehlah hantar kiriman untuk kita berbicara, saudara. Dan kalau boleh nak hantar kiriman, gunalah bahasa yang baik. Itu permintaan tulus daripada saya. Gunalah bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap aspek itu, setiap masalah itu secara harmonis. Saudara, hari ini cuaca memang panas. Lit. Saya tadi jalan kaki sekejap daripada masjid sambil makan tengah hari bersama yang bawa Teguh Razali. Rasanya tak tahan, mengeliat rasanya sebelum masuk dalam restoran tu. Alah, rasa sejuk sikit. Tapi keluar restoran punyalah panas, Tuan Haji yang tahu. Sampai di rumah rasa letih sangat-sangat. Berpino-pino lah, saudara. Sebab itu saya minta teman-teman semua jangan lupa banyakkan minum air masak. Kalau boleh, dalam air masak itu letaklah 4 atau 5 kuntum bunga cengkeh. Itu untuk kita ya. Saudara Rosmini dari Pontian, terima kasih, saudara. Awal pagi tadi saya terkejut menerima berita bagaimana Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepun, telah pun ditembak. Jadi kita tak setuju. Kalau perbuatan secara begitu tak bersetuju, lawanlah, bukan dengan menggunakan kekerasan. Kerana dah tahun 1960 dulu pernah berlaku sekali dalam peristiwa bagaimana Perdana Menteri Jepun dibunuh. Itu oleh gerila ataupun gerakan pertubuhan haram bawah tanah, itu Green Bamboo besar saya. Tapi rupa-rupanya dalam keadaan sekarang ini masih lagi ada berlaku tembakan. Akhirnya Shinzo Abe yang waktu itu sedang memberi ucapan, berkempen untuk partinya. Dia tak bertanding dah, tapi dia berkempen untuk rakan-rakannya. Maka saat dia dah berbicara, maka ditembak dari arah belakang. Cuma yang saya lihat satu perkara, memanglah itu berita diterima jam 11.30 pagi tadi. Cuma dalam periode sekitar dalam pukul 5 petang, tiba-tiba keluar kenyataan yang disiarkan oleh bernama bahawa Yang Amat Perdana Menteri mengucapkan ucapan sedih atas peristiwa tersebut dan mendoakan agar Shinzo Abe segera sembuh.
Saya kata begitu, saya mengucap Astaghfirullahalazim. Macam mana Perdana Menteri kita boleh buat begitu? Sebab itu saya kata orang keliling Kelalang ni malu saudara. Kerana saat pukul 5.03 petang itu, Shinzo Abe telah pun disahkan meninggal dunia. Sepatutnya mereka menghubungi Perdana Menteri, sentiasa menghubungi dari masa ke semasa. Duta kita ada di Jepun, pegawai di Wisma Putra so mengikuti perkembangannya. Sepatutnya bernama, pengurusi bernama, ketua pengarang bernama, menghubungilah Perdana Menteri sebab bernama adalah agen berita kerajaan. Jangan buat kerja bodoh. Ini saya marahlah sebab akhirnya Perdana Menteri kita ditertawakan oleh orang. Shinzo Abe dah meninggal jam 5.03 petang. Keluar kenyataan Perdana Menteri mendoakan agar Shinzo Abe segera pulih. Benda ni sepatutnya kita mengucapkan rasa sedih, terharu dan supaya Shinzo Abe rest in peace. Sepatutnya begitu. Kadang-kadang saya tengok, saya bukan nak marah pada Perdana Menteri ni, tidak. Saya kadang-kadang saya kesian. Saya bersimpati dengan Yang Amat Perdana Menteri kerana pegawai kelilingnya, orang keliling Kelalangnya begitu sikapnya. Kadang-kadang mereka sambil lewa saja. Tidak serius dalam tugas yang diamanahkan kepada mereka. Kita ada duta di Jepun. Kita ada kedutaan di sini. Sepatutnya hubungi kedutaan setiap masa. Bila dah tahu dah kena tembak dalam keadaan kritikal. Kejadian itu berlaku 11.30 pagi tadi. Patutnya waktu Zuhur dah telefon dah. Kalau dah disahkan meninggal dunia, maka cepat-cepat hubungi Perdana Menteri. Sekarang waktu Perdana Menteri di Turki tentulah ada pegawainya. Ataupun telah hubungi duta di sana. Menteri luar pun ikut Yang Amat Perdana Menteri sekali. Takkan dia tak tahu. Ini kalau kita bangang orang marah dekat kita. Kalau saya kata bangang punya menteri luar yang mengiringi Perdana Menteri, takkan dia tak dapat berita-berita yang bersangkutan dengan apa yang berlaku di luar negara. Malu negara kita ni. Jangan buat begitu. Saya haraplah. Saya teringat satu filem saya tengok cerita macam saat waktu almarhum Tun Razak meninggal. Saya ingat lah ada satu slot dalam filem tu. Tun Hussein On sedang membuat kenyataan. Dia baca balik waktu itu. Dia kata kita mengharapkan, mendoakan agar almarhum Tun Razak beransur pulih. Nasib baik dia tak sempat baca kerana waktu itu Tun Hanim Omar selaku Ketua Polis Negara dapat berita daripada London mengatakan almarhum Tun sudah pun meninggal dunia. Sepatutnya itu perkembangan pemimpin dunia ini perlu kita ikuti saudara. Tak boleh kita buat sembarangan. Itu keadaannya saudara. Kadang-kadang mereka ni main tak tahulah kerja macam mana, gaji besar. Itulah. Baik saudara. Dan saya juga menerima berita daripada semalam kemarin lagi saya mengikuti perkembangan. Akhirnya awal pagi tadi saya menerima berita bahawa sah resmi Perdana Menteri England Boris Johnson akur dengan desakan pelbagai pihak di mana beliau mengumumkan peletakan jawatannya sebagai pemimpin negara England atau UK. Dalam ucapannya Johnson memaklumkan beliau akan terus menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri sehinggalah penggantinya dikenal pasti. Kerana England tidak ada timbalan Perdana Menteri. Dia tengah mengenal pasti siapa. Dia sebab itu dia kata ketika ini beliau sedang berharapan dengan sangat paling sukar dan menyakitkan. Namun keputusan sudah pun dibuat dan beliau akan mengundurkan diri. Beliau cuba melakukan yang terbaik untuk rakyat. Tapi akhirnya beliau ditekan. Kerana waktu rakyat dalam susah, dia menari dengan pegawainya di Downing Street. Waktu sambutan hari jadi Queen, dia juga menari dengan geng-geng dekat pejabat. Ini tak boleh. Sebab saya haraplah agar Yang Amat Perdana Menteri, agar menteri-menteri kita ni tengok bagaimana berlaku keadaan begitu. Jangan pula kita mengikuti jejak langkah yang sumbang sebegitu. Sebab sebelum beliau meletakkan jawatan, seramai 30 ahli parlimen dalam kabinet pimpinan Johnson telah pun meletak jawatan. Situasi itu menyebabkan ramai menteri mendesak Johnson meletak jawatan secara bermaruah ataupun dia bakal berdepan dengan usul undi tidak percaya di parlimen. Jadi sebagai sebuah pemimpin negara yang pernah menjajah negara kita, sebuah pemimpin negara besar, maka Johnson mengambil keputusan meletak jawatan. Kita tunggulah siapa pula penggantinya. Jangan pula tiba-tiba sebut nama salah. So sepatutnya Kementerian Luar berhubunglah dengan kita punya High Commissioner Persujaya Tinggi Malaysia di London. Bagaimana perkembangan,
Sebab itu penting Menteri Luar ni saudara. Kementerian Luar adalah satu jawatan yang kanan. Tapi kalau lantik Mamat ni, inilah keadaannya. Perdana Menteri pergi, dia ikut sekali. Tapi perkembangan tak ada. Itu masalah saudara. Dan saya dipahamkan bahawa Yang Amat Perdana Menteri telah pun membuat kenyataan kita akan membeli lebih banyak gandum daripada Turki. Itulah hasil daripada lawatan beliau ke Turki. Sebenarnya nak cari pelaburan di Turki bagi saya dah satu benda yang nak kata mengarut-mengarut lah. Sebab Turki juga sedang menghadapi krisis kewangan yang serius. Jadi sebab itu kalau ada MOU, asyik tanda tangan MOU, ini cukup-cukup lah. Saya haraplah agar kerajaan menghentikan siap-siap MOU. Biar kita menandatangani perjanjian yang jelas. Macam kita bersetuju untuk beli gandum, okey lah. Sebab Turki adalah antara negara pengeluar gandum. Tapi kalau nak balik nanti mengatakan kita dapat pelaburan daripada Turki, jangan bohong. Sebab Turki juga sekarang ni dalam keadaan yang tenat ekonominya, saudara. Dan saya tengok bahawa rombongan Yang Amat Perdana Menteri ke Turki ramai juga. Ramai saudara. Menteri Luar Saifuddin Abdullah, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Azmin Ali mencelah juga. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Adam Ababa, Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Abdul Latif Ahmad. Jadi saya tengok menteri itu apa kena-mengena. Kita ada pelaburan kita di Turki. Antaranya kita sebagai orang kata menjaga salah sebuah lapangan terbang. Itu perjanjian waktu era Datuk Seri Najib dulu. Sepatutnya Menteri Pengangkutan yang pergi. Kalau bawa ini ada hal apa ni, apa hal? Menteri Sains dan Teknologi apa kena belajar? Bawa Azmin Ali. Nak apa? Pengumuman apa benda nak bawa lagi? Nak menipu lagi? Cukup-cukup lah. Memang kita tahu Turki adalah rakan kongsi perdagangan ketiga terbesar negara kita selepas di Timur Tengah, iaitu selepas Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu adalah Turki. Kita mengeksport banyak minyak sawit dan sepatutnya yang pergi itu Menteri Komoditi memasarkan kita punya minyak sawit. Yang lain tu buat apa ngikut. Dan kabarnya ramai juga rombongan. Untuk apa? Sedangkan negara dalam keadaan sukar. Rakyat bertambah susah. Dalam ekonomi begini tak sepatutnya lah. Saya dapat juga kiriman kawan-kawan bertanya bahawa Yang Amat Perdana Menteri ini kali yang ke-12 melakukan lawatan ke luar negara. Sedangkan Presiden Amerika yang negara yang begitu hebat pun cuma Joe Biden cuma melakukan baru 10 kali je lawatan ke luar negara. Kita dah 12 kali. Jadi akhirnya rakyat akan banyaklah timbul masalah-masalah tak sepatutnya. Saya haraplah agar orang keliling, penasihat-penasihat Yang Amat Perdana Menteri, nasihatlah yang benar. Jangan ni diikutkan hati, seronok nak ikut aja. Ini keadaan saudara. Dan tadi saya menerima mesej panggilan daripada sahabat kita, saudara Abang Adi. Abang Adi dengan suara yang sedih, dia kata, kenapa? Setiap kali hadirnya musim haji, perkara ini berlaku, iaitu penipuan terhadap bakal haji oleh agensi-agensi yang menjalankan perniagaan yang akhirnya calon yang begitu berusaha menyimpan duit, mengumpul duit, akhirnya terpedaya dan ditipu. Saya dipahamkan, ingatkan semalam 46, 50 orang, rupanya hampir 400 warga kita yang dijanjikan boleh mengerjakan ibadah haji akhirnya terpedaya dan tertipu. Kabarnya untuk penerbangan ataupun untuk kos menunaikan tabung haji ini mengikut agensi-agensi tersebut sampai 35,000. Saya fikir mereka yang menjalankan perniagaan begini tak ada belas ke? Tak ada empati ke pada rakyat sama umat Islam? Saya amat mengutuk perbuatan tersebut. Sedangkan kita semua tahu bahawa furada ataupun visa khas yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi sebelum ini telah tiada. Memang tak ada. Kerana mereka juga nak mengurangkan kehadiran jemaah. Khawatir nak mengawal virus corona, COVID-19 dan pelbagai penyakit. Jadi dah tahu dah tak ada furada ni, kenapa masih lagi menjanjikan boleh? Ikutlah kalau tabung haji kata 18,000, 18,000 lah. Kalau 23,000, 23,000 lah. Kenapa dijanjikan sampai 400 tersadai? Saya amat bersempati, saya tengok benda begitu. Bila pergi saja ke lapangan terbang, saudara mara pun pergi, menghantar. Akhirnya,
Sepatutnya menangis, bersyukur, dapat pergi tabung hayat ke Kabupaten Mekah. Akhirnya menangis kerana ditipu. Bukan sikit sahaja, 35,000. Dekat saat kita susah ni. Saya mengharapkan, pertama sekali, agar pihak yang berkuasa, SPRM, pihak polis, ambil tindakan. Pihak polis tentulah bahagian commercial crime, jenayah perdagangan, dan tabung haji sendiri. Sepatutnya agensi begini, termasuklah agensi Kementerian Pelancongan yang memberi lesen kepada mereka sebagai agensi menjalankan perniagaan untuk keluar negara, masuk dalam negara, sepatutnya ditarik balik. Dan kita mengharapkan hukuman seberat-beratnya dilakukan. Menghampakan orang yang begitu besar harapannya untuk pergi bertandang menjadi tetamu Allah. Wang dikeluarkan. Mereka menyimpan duit bukan sedikit, bukan waktu yang waktu yang panjang. Lama simpan duit. Kumpul 500, akhirnya terperdaya. Malahan kabarnya pasport mereka masih lagi belum dipulangkan. Memanglah saya dapat laporan bagaimana ketegangan berlaku di lapangan terbang KLIA. Saya fikir agen tersebut perlu bertanggungjawab dan perlu diburu. Soalnya mereka kata dapat jaminan daripada Arab. Semua bohong lah. Memang dah tak ada, Furoda tak ada. Kenapa mereka sanggup? Janganlah kita mengutip hasil kemewahan hidup dengan air mata orang. Saya tak bersetuju benda begitu. Motek ke, Medi ke, mesti kita harus memburu mereka ini sampai ke lubang cacing lah. Harus dibawa ke muka pengadilan. Ini penipuan. Saudara Coca-Cola Moh, biasanya yang buat ni Haji mohon visa Furada. Ya. Sebab orang bukan kaling-kaling, fulus banyak. Betul. Tapi dia pun menyimpan. Dia pun bukan dalam keadaan sekarang ni, bukan semua orang ada duit. Saudara Coca-Cola Moh. Betul lah, ada setengah tu bukan kaling-kaling, tapi setengah tu sebab mungkin umur dah 60 tahun, nak tunggu tabung haji punya giliran. Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi belum tentu boleh dapat lagi. Jadi mereka ini terpaksa lah keluar belanja banyak pun sebab ingin untuk melakukan ibadat. Ini orang nak beramal ibadat. Saya tak boleh terima lah. Saudara Sar Hasan dia kata takut nanti pasport pun dia orang jual. Betul. Jadi saya haraplah pihak berkuasa siasat bawa ke muka pengadilan. Dakwa mereka di bawah CBT, Criminal Breach of Trust, Saudara Jenadi Hakim. Setuju. Mereka ini perlu diseret dan didakwa atas apa saja. Saya bersetuju. Tidak ada maaf bagimu kerana anda menipu warga kita yang ikhlas tulus untuk mengerjakan ibadat haji. Saudara? Itu bab yang lepas malam kemarin dan sebagainya, itu laporan saya, saudara. Dan saya juga, ini kita masuk bab politik lah pula, saudara. Saya bersetuju dengan pandangan Datuk Syakar. Sekarang ni sepatutnya seluruh ahli UMNO harus menumpukan fokus untuk berhadapan dengan pelayan umum, ya. Jadi selaku Ahli Majlis Tinggi Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin, dia berharap agar jentera parti di pelanggar peringkat digerakkan, kerana beliau percaya akan ada usaha-usaha daripada musuh politik parti untuk melihat segala perancangan dan persiapan kita ini digagalkan. Walaupun tarikh pilihan raya umum terus menjadi teka-teki, dan kita sebagai warga UMNO di peringkat parti umumnya sudah tahu bagaimana masing-masing telah melaksanakan persediaan dengan seadanya. Soal bila Perdana Menteri nak panggil, pulang pada dia lah. Saudara, jadi dalam keadaan sekarang ni, saudara, macam-macam orang boleh bercakap pasal UMNO ni. Kemungkinan parti ini diharamkanlah ROAS dan sebagainya. Kita di peringkat akar rombi tak usah peduli, buat kerja saja. Ya, Saudara Mak Isa Awang, Saudara Azam, Saudara Puan Robiah Haji Roslan, saudara. Cuma yang saya agak senyum, ini senyum sinis lah, saudara. Tiba-tiba keluar kenyataan bahawa Presiden PAS Tan Sri Adi Awang, dia kata bahawa dia kata dia tak pernah dengar pun yang Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri mempunyai perjanjian dengan Perikatan Nasional untuk melantik seorang timbalan Perdana Menteri di kalangan ahli-ahli parlimen yang menyertai Perikatan Nasional. Sedangkan semalam Dewan Saiful kata Tan Sri Anwar Musa adalah saksi mata, saksi hidup
bahawa ini Perdana Menteri ada membuat perjanjian dengan Tan Sri Muhyiddin. Tapi hari ini Presiden PAS kata tak ada. Begitulah celaru saja. Dalam satu video dalam Facebook, dia kata dia tidak ada. Sedangkan pada Sabtu lepas, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin telah mengumumkan bahawa dia telah bertemu dengan Datuk Seri Ismail Sabri untuk membincangkan soal pelantikan politik. Itu jawatan pelantikan menteri, timbalan Perdana Menteri dan GRC. Itulah keadaan secara politik bercelaru habis. Dan yang paling seronok sekali, ni pula dah kenyataan ni saya menung. Yang kata Haji ni, lebay ni, dia faham ke bila dia bercakap? Dia sebagai seorang presiden parti, takkanlah dia boleh buat begitu. Dia kata dia mempertimbangkan untuk menggunakan logo baru dalam pilihan raya. Logo ni mesti didaftarkan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Sebab dia kata kita nak bincang lah, nak ubah simbol, dan kita bincang dalam parti nak buat simbol yang baru yang sesuai. Jadi dia kata kita tak akan gunakan logo Perikatan Nasional dan bukan bendera PN ataupun bendera PAS. Apa benda ni? Jadi setakat semalam Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Nik Muhammad Zawawi, dia kata parti itu belum memutuskan sama ada akan menggunakan logo sendiri atau Perikatan Nasional. Nak fikir untuk buat logo kalau pilihan raya pun masih belum diputuskan. Mungkin sebab itu mereka tak bersetuju pilihan raya diadakan, sebab mereka pun dalam keadaan yang in the limbo. Sedangkan 2 minggu lepas Musyidur Ampas Haji Hashim Jassin, dia agak berbeza dengan Haji Hadi. Dia kata bahawa warga PAS lebih suka, mahukan kalau nak masuk bertanding gunakan logo PAS. Nampak sangatlah sekarang ni saudara. Mereka nak tabir parti pun dah kelang kabut. Nak ada pula kenyataan untuk Kelantan dan Terengganu guna logo PAS. Lain boleh guna Perikatan Nasional. Mana boleh begitu? Takkan diizinkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya? Ya Tuhanku, saya pun tak faham lah. Saya sendiri tak faham. Dia main cakap saja, betul. Apa dia teringat, dia lepaskan. Jadi akhirnya orang melihat. Kita ingatkan, biarlah. Saya suka kalau PAS tu ujuk kita akan bertanding, bahawa secara anak jantan. Kita bukan nak suka dibatalkan PAS tu. Itu bukan niat kita nak. Tak payah. Itu keadaannya. Dan ini pula saya terima dalam saat-saat begini pula. Ada pula katanya bahawa Ketua Menteri Melaka Datuk Sulaiman Ali mungkin berdepan dengan undi tidak percaya dalam Dewan Undangan Negeri DUN yang akan bersidang mulai 25 Julai nanti. Saya kata apa hal ni, tak habis-habis Melaka ni. Sedangkan tak ada masalah, tak ada apa pun. Datuk Sulaiman Ali sedang berusaha untuk memperbaiki ekonomi Melaka. Kita dah berjanji, kalau stabil politik, rakyat sempurna, rakyat bahagia. Tiba-tiba sekarang ni ada pula kononnya usaha undi tak percaya dan sebagainya. Ini saya haraplah supaya isu tentang undi tak percaya ni dihentikanlah. Saya harap warga Melaka, khususnya pimpinan di Melaka, boleh tak berhenti bercerita benda yang bukan-bukan yang mengarut ni. Kalau betul-betul nak buat, ambush, habis cerita. Tapi saya yakinlah Datuk Sulaiman Ali bukan ada kesalahan apa pun. So dia menjalankan tugas sebagai Ketua Menteri, dan esko-esko yang ada pun saya nampak bekerja dengan baik. Sama ada Datuk Rauf berusaha untuk mencari pelaburan, bawa ke Melaka. Sebulan dulu saya pernah jumpa dengan Datuk Rauf. Dia kata usaha dia dapat berjaya membawa sekitar 5 bilion pelaburan daripada Dubai ke Melaka. Alhamdulillah. Tapi tak perlulah nak bising-bising, buat kerja. Itu sepatutnya, saudara. Dan saya tengok sebenarnya semalam, malam tadi lah, lebih kurang sekitar dalam pukul 2 pagi tadi, saya dengar juga sahabat kita dari Parti Keadilan, saudara, karenanya dalam Majlis Ayuh Malaysia di Johor Bahru, kabarnya ada sambutan lah untuk mengutip dana dan sebagainya. Tapi semalam betul-betul lah saya kecewa yang amat sangat. Saya teramat kecewa apabila Rafizi Ramli mengatakan bahawa rakyat akan membayar hutang YNDP begitu besar. Cerita lain tak ada, sama. Saya mengharapkan Rafizi akan mengutarakan pandangan baru. Sebab dia kata ayuh Malaysia, nak buat macam mana dalam keadaan negara yang susah begini. Kalau nak tukar kerajaan pun okey lah, saya tak ada masalah lagi. Tapi kalau masih lagi mendendangkan cerita lama,
Cerita lama, perompak, penyamun, pencuri, orang itu, orang ini, Najib, Rosmah, apa benda ni? Saya kata berhentilah cari-cari cerita-cerita yang orang tu akhirnya rakyat meluat. Bagi tahu bahawa saya dengar apa yang dilontarkan oleh Nurul Izzah lebih berarti. Beliau bukanlah jawatan sebagai naib presiden keadilan, tidak. Nurul menyatakan bahawa kita kena buat begitu, kita kena buat begini sepatutnya. Jadi Rafizi sebagai timbalan presiden parti, kalaulah keadilan diizinkan memerintah negara ini, apa nak buat? Kononnya kamu adalah pakar ekonomi. Dari segi ekonominya kita kena buat begini. Anak-anak muda mesti dicarikan usaha untuk mendapat peluang pekerjaan. Pelajar-pelajar ini tidak. Dia mengakui pula apa yang berlaku pada Kerajaan Pakatan Harapan yang tidak mengutarakan janji seluruh mimpinya. Kemudian dia kata kita masih berhutang berpuluh bilion lagi. Saya fikir apa benda dia bercakap ni. Sedangkan saudara saya cari pautan apa semua. Ni saya nak tanya Rafizi, bila you nak mengeluarkan kenyataan, you sebagai timbalan presiden parti mesti bertanggungjawab. Jangan main pick up from the sky ataupun main petik sana petik sini. Saya nak bagi tahu, wang YNDB 2.7 bilion telah pun dipulangkan oleh Jabatan Keadilan Amerika. 530 juta wang daripada hasil jualan kapal mewah Equanimity. Jangan lupa saudara. Kemudian ini ada pengumuman oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kemudian 443 juta wang telah dipulangkan oleh anak tiri Datuk Seri Najib, iaitu Rizal Aziz. Kemudian ada 16.1 bilion wang ini telah dipulangkan oleh Goldman Sachs. 2.83 bilion adalah penyelesaian dengan AM Bank. Kemudian 324 juta penyelesaian Deloitte. 7.41 bilion penjualan Bandar Malaysia pada tahun 2019 saat Pakatan Harapan memerintah. 416 juta jualan tanah di Pulau Indah di Kelang. Itu tanah milik YMDB. 2.7 juta jualan tanah, 2.7 bilion jualan tanah di Pulau Pinang milik YMDB. Jadi jumlah keseluruhannya yang terkumpul wang itu adalah 33.4 bilion. Ke mana pergi duit ini? Sepatutnya beliau mempersoalkan bagaimana wang-wang yang telah dijual. Okey, saya bersetuju. You nak bedal Datuk Najib, you nak bedal Zaimidi, you nak bedal, saya tak marah. Tetapi bila ini saya kata nampak elemen-elemen pembohongan. Tak boleh begitu. Saudara adalah timbalan presiden. Dulu okeylah. Dengan invoke-nya boleh cerita itu, cerita ini, nak menyedapkan cerita. Kerana nak memenangi pilihan raya. Bila dah menang pilihan raya, ke mana anda? Hilang. Saya dah bercakap terus terang sebab saya menghormati beliau sebagai timbalan presiden. Dan banyak juga pandangan-pandangan yang diutarakan oleh beliau dari segi sudut ekonomi. Kerana kononnya beliau adalah orang ekonomi, accountant, pernah bekerja di London. Tapi takkanlah timbalan presiden boleh cakap merapu begitu. Dan paling saya marah bila dia membalun UMNO. Ini pun satu hal lagi. Takkanlah timbalan presiden cerita UMNO ni parti perompak. Cukup-cukuplah presiden PBM yang saya tidak akan maafkan sampai saat ini. Saya sendiri tak pernah mengata itu ini kepada Parti Keadilan. Cuma kalau saya nak tegur adalah pimpinan. Saya bersimpati bila dengar cerita dalam YouTube, dalam Facebook, kononnya ada wawancara dengan Dr. Mahathir Mohamad mengatakan bahawa adanya bayaran sekitar 5 juta terhadap ada bidang-bidang kehakiman untuk mengenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai peliwat dan sebagainya. Pun saya tak kata parti peliwat. Tak ada. Kita nak katakan apa yang berlaku itu adalah soal politik. Tapi bila Rafizi mengatakan UMNO begitu begini, tak baik. Berhentilah. Janganlah tuduh UMNO. Tuduh orang UMNO saya tak marah. Sebab kami warga UMNO pun kalau pemimpin kami tak betul, kami balon setengah mati. Saudara, jadi saya haraplah dia nak balon Datuk Najib, balonlah. Tapi biarlah berfakta. Jangan faktanya petik sana petik sini. Sebab sekarang ni saya cakap terus terang, saya belum lagi saya nak ulah ni. Di saat warga melihat PAS, Bersatu, Pejuang dan beberapa parti lain ni semua dah kelongkang. Sepatutnya berilah satu harapan pada rakyat. Seandainya keadilan memerintah, apa nak buat? Kita nak tahu. Kononnya pakar formula sangat. Saya tak akan marah, cuma saya kata saya kecewa lah bila saya dengar ucapan Rafizi waktu beliau hadir di Johor Bahru. Bukan masanya untuk kita menenun jari,
pada parti politik. Bukan masanya untuk kita menjari macam-macam. Kata, aku bencilah dengan UMNO ni. Kamu benci dengan UMNO, kamu punya pasal lah. Tapi jangan kata UMNO, kamu benci apa hal. Tanpa UMNO pun kamu tak akan dapat belajar sampai ke luar negeri. Who are you at that matter of time? UMNO merusakan untuk dapat beli peluang pendidikan. Kalau kamu benci orang UMNO, it's okay, saya tak marah. Ini saya haraplah Rafizi ni. Sebab saya malas nak cakap lebih daripada itu. Sebab saya menghormatinya. Dan sekali lagi, sama juga. Macam saya tegur tadi lah. Saya harap warga pada keadilan, tegurlah pimpinan keadilan. Jangan menggunakan kata-kata yang bombastik, yang retorik. Segala kenyataan-kenyataan yang bukan seorang statement, bukan kenyataan daripada seorang yang berwibawa. Orang macam Rafizi, dia timbalan presiden parti. Dia mestilah cakap dengan baik. Tak boleh lagi perkataan merompak, menyamun, mencuri. Tak payah. Macam Dr. Anwar Ibrahim, saya tegur tadi. Tak sepatutnya guna kata rajang lah, mentera darah pun tak boleh, rakyat apa kerana. Tak boleh dah. Seharusnya apa you nak buat seandainya anda diberi peluang untuk mentadbir negara ini. Sepatutnya begitu. Saudara. Sebab itu saya tengok kenyataan macam Susah Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan. Dia cakap terus terang. Dia kata walaupun banyak orang mengatakan bahawa penjawat awam jawatan UMNO ini adalah caretaker atau penjaga. Jadi sebenar-benarnya mereka pun silap. Bercakap bukan fakta. Kerana dalam perlembagaan UMNO, ini kenyataan daripada Susah Agung UMNO. Baik kenyataannya. Dia kata dalam perlembagaan UMNO fasa 10-16 ada menyebut bahawa Majlis Kerja Tertinggi berhak menangguhkan pemilihan pada peringkat Majlis Kerja Tinggi, bahagian dan cawangan. Jadi penangguhan ini tidak boleh lebih daripada 18 bulan. Itu kenyataan yang benar. Dan Majlis Kerja Tinggi telah pun membuat keputusan untuk menangguhkan pemilihan. Kemudian dapat kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi ketika perlanjutan tempoh itu tak ada istilah caretaker ataupun penjaga. Ini mereka sekadar menjadi sebab kononnya apa yang dilakukan oleh UMNO mengadakan mesyuarat agung khas membina perlembagaan tak sah kerana caretaker. Tak betul. Sebab itu UMNO berhak untuk membuat apa jua keputusan bagi kepentingan parti. Ini termaktub dalam perlembagaan UMNO fasa 10-15. Sebab itu saya ucap tahniah lah kepada Setiausaha Agung memperjelaskan. Dia orang nak kata soal apa ini RUS nak tolak dan melulus, itu soal lain. Sehingga 16 Julai ni saya mengambil sikap tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat. Kerana Perdana Menteri datang daripada naib Presiden UMNO. Takkan dia nak tengok pula parti UMNO ini diharamkan. Itu bagi saya waktu tu minta maaf lah. Tapi kalau sekarang kita berlapang dada, tunggu dulu. Jangan nak komen. Tapi sekarang ni saudara, yang saya hairankan, menteri ke, bekas-bekas menteri, sebenarnya dia orang ni yang rapat dengan PBM dan sebagainya, Perikatan Nasional lah, ataupun yang orang kata tunduk ataupun menyokong secara diam. Sebenarnya mereka dah mula cuak dan khawatir. Pertama, besar kemungkinan mereka tidak akan jadi calon dalam pilihan yang akan datang. Rakyat pun sebenarnya dah muak, dah getik tengok menteri-menteri yang perangainya. Kalau duduk sekarang ni, hanya kebetulan parti PBM, Parti Pribumi Bersatu dan PAS ini ada dalam Coalition Perikatan Nasional. Itu saja sebabnya. Yang kamu nak sokong apa semua buat apa. Dan banyak kadang-kadang sikap mereka ni, saya merasa seolah kita ni orang UMNO ni membela biawak hidup. Mereka tidak menyantuni hidup rakyat. Yang mereka fikirkan soal jawatan. Jadi sebab itu semakin hari semakin tenat saya. Dan antara kita dengan PAS, Muafakat Nasional, saya nak cakap terang dah habis. Sebab itu sekarang ni saya nak terangkan saudara, saya melihat malam tadi sebab kerja sampai pukul 3 pagi, saya merasakan bahawa daripada berapa tadi? Daripada ini 100 ni, daripada 222. DAP tak saya cakap saudara. Memang DAP boleh dapat sekitar 32. Jadi tinggal lagi balance-nya 222, tolak 55, tinggal lagi 7, 6, 167. Daripada 167 ni, saya melihat sebenarnya betul saya ada kenyataan bahawa ruang untuk keadilan ada.
Sebab rakyat pun meluat juga tengok setengah bahagian-bahagian ni. Tetapi bila saya kaji balik daripada 167 ni, kalau warga di peringkat akar umbi berterusan bekerja habis-habisan, all out dalam masa sebulan dua ni sebelum pilihan raya ni, besar kemungkinan UMNO, Barisan Nasional boleh dapat sokongan campur daripada Sabah. Sabah kita boleh dapat lebih kurang 14 kursi. Ini yang kebanyakannya, cuma yang tinggal satu kursi je, ada dua kursi di parlimen. Itu di kawasan apa ni, Bung Mukta, dan apa kawasan mana tu, kawasan Putatan rasanya. Itu kawasan anak ni apa ni, Musa Aman. Daripada situ saya melihat bahawa kita boleh dapat sekitar 137 dengan Sabah. Tetapi kalau kita alpa dan menangguhkan lagi, maka besar kemungkinan serahlah highway itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak baca saudara, memang sukar untuk di Padang Besar itu hari kita menang pun majoriti dia 1000 lebih. Tapi kalau warga di Padang Besar itu kerja kuat, insya-Allah kita boleh menang. Arau kalau bukan Syahidan yang ada calonnya, saya ingat kita boleh menang. Kemudian di Langkawi memang confirm. Kalau tidak ada perbalahan dalam UMNO, Langkawi itu kekal milik UMNO. Begitu juga di Jerlun. Tak usah buat macam manalah anak mak ni, wuyuk. Daripada parti PBM, Parti Pejuang, wuyuk. Begitu juga di Kubang Pasu, Amiruddin. Dulu dia menang dulu pun sebab dibantu oleh daripada Parti Keadilan. Sebab dia bertanding pun di bawah payung Parti Keadilan. Kemudian di Padang Terap, ini kawasan naib presiden kita Datuk Mahathir Khalid. Kemudian di Pendang ni kawasan PAS, tapi sebelum itu dia dimiliki oleh UMNO Barisan Nasional. Dia menang tu hari pun tak banyak mana pun. Kemudian di Jerai kita boleh menang sebab majoriti di Jerai cuma 539. Waktu kalah itu hari. Kita juga di Sik, Baling. Baling tentulah Aziz Rahman tinggi saudara, rupanya dia dapat 38,000. Kulim Bandar Baru pun ada peluang sebab UMNO pun ada dapat 18,000. Sebelum itu pun kawasan ini UMNO biasa menang di Kulim Bandar Baru. Di Kota Baru memang pun, ini saya sebut satu persatu saudara, catatlah saudara. Yang ke-12 Kota Baru. Hari kita dapat 22,422. PAS cuma dapat 28,000, sedangkan warga PAS di Kota Baru dah mula menjauhkan diri. Dan mereka memang nakkan bersama dengan UMNO. Cuma tak nak tunjuk muka je lagi. Tunggu saja pilihan raya, dapatan saya Kota Baru. Begitu juga di Pasir Mas. Pasir Mas ni dulu kawasan UMNO. Rantau Panjang pun saya rasa Kak Lah kali ni dah 3 penggal, dan rakyat dah tengok apa Kak Lah buat. Nak kata tak dapat kerajaan, dah jadi kerajaan. Nak tipu rakyat macam mana lagi Kak Lah. Begitu juga di Ketereh. Memanglah Ketereh ni kawasan UMNO Barisan Nasional. Kemudian di Tanah Merah. Tanah Merah ni kawasan melompat. Undi yang UMNO ada 28,000 saudara. Undi UMNO 28,000. PAS 25,000. Apakah warga PAS nak menyokong lagi? Kemudian Pasir Putih. Ni Cikgu Wee, macam saya katakan 2-3 malam lepas mereka telah pun mengadakan rapat politik bersama dengan Parti Amanah. Kalau Amanah menyokong, saya rasa Cikgu Wee boleh menang. Begitu juga di Pasir Putih, di Macang, di Jeli. Ini kawasan yang lompat. Tok Pa, minta maaf Tok Pa, bye-bye. Dan yang ke-20 Gua Musang, itu di Kelantan. Tentulah Gua Musang ni Wolot, Teguh Razali, buat macam mana pun, kalaulah jangan ditukar, sudahlah, itu je saya katakan. Sebab rakyat Gua Musang masih lagi menghormati dan masih sayang kepimpinannya. Kemudian di Besut, kita menang tu 34,335. Di Stew, walaupun kita kalah, tapi kita dapat 32,000. Calon PAS 35. Dan kena ingat, mereka bertanding itu hari, siapa yang sokong mereka? Sekarang ni daripada Stew tu ramai yang telah pun masuk menyertai UMNO. Dan Kuala Nerus, kenyataan Khairuddin Takiri, dia sendiri dah kata tak ada harapan dah. Di Ulu Terengganu, tentulah saudara, ini kawasan melompat, kawasan Rasul Wahid. Kita menang, UMNO Barisan Nasional dapat dulu undi 30,925. So sekarang ni Rasul Wahid bye-bye lah. Bolehlah bertanding lah, tingkat persatu ke nak bertanding lah. Kemudian di Kemaman,
Kawasan Kemaman ni majoriti dalam 3-400 saja. Kemudian di Kepala Batas kita boleh kekal. Tasik Gelugu, ini kawasan yang melompat. Dulu UMNO dapat 18,000. Saudara, kena balik pulau. Ini kawasan UMNO yang daripada keadilan kita boleh menang. Gerik begitu juga, memanglah itu Gerik ni kawasan hardcore. Saudara, Lenggung, Larut, even Parit Buntah pun waktu pertandingan dulu, Amanah dapat 16,753. Tapi kalau campur undi itu ada lebih kurang dalam 25,000 yang tidak menyokong. Bagan Serai, ini yang melompat. Nur Azmi, dulu kita menang 17,220. Bukit Gantang melompat, tentu kita dapat ambil balik. Padang Rengas, kita boleh menang. Kawasan Nazri Aziz, Sungai Siput, ini kita pulanglah pada MRC. Kerja tak tahu anda. Tambun itu hari disokong, Pejan disokong oleh Parti Keadilan. Dia dapat 38,000, tapi UMNO bertanding. UMNO Barisan Nasional 33,000. Di Kuala Kangsar memang kita menang, di Parit. Tapah MRC, kita pulanglah macam mana dia buat kerja. Pasir Salak memang kawasan UMNO. Lumut itu hari kita kalah pun cuma 300 undi saja. Ini saya tengok saudara, bagaimana sekarang ni. Bagan Datuk saya ceritalah. Tanjung Malim pun MCA boleh menang balik sebab dia punya majoriti dia tak tinggi mana. Saudara, Cameron Highland memang kita menang. Lipis, Raup, Jerantut, Paya Besar, Pekan, Marang. Saya tak boleh cerita berdetail kerana ini strategi parti. Temeloh, Kuala Kerai, Bentung, Bera, Rompin, Sabak Bernam, Sungai Besar, Tanjung Karang, Kuala Selangor. Kuala Selangor boleh menang, tapi janganlah heboh-heboh kata nak tunggu Zafrul. Marah lah orang Kuala Selangor. Pemimpin di situ ada. Kita gunakan pemimpin tempatan, muka baru. Begitu juga Gombak ni kita biarkan Azmin Hadi dikerjakan oleh orang-orang keadilan. Begitu juga di Ampang, Zuraidah. Kemudian di Kuala Langat ni juga orang keadilan tengah tunggu masa nak kerjakan Xavier. Dan ini kita boleh mengutip, UMNO boleh mengutip. Di kawasan wilayah persekutuan Batu, Titiwangsa, Bandar Tun Razak, ini boleh menang balik. Sebab macam di Titiwangsa tu, apa ini Rina Harun buat? Tak ada apa pun. Dah jadi menteri. Sedangkan orang rakyat Titiwangsa tak dapat apa pun. Tidak ada pembangunan, tidak ada perjuangan. Begitu juga di Jelebu, Jempol, Kuala Pilah, Rembau, Tanpin. Masjid Tanah ni kawasan melompat. Mas Rati, tunggu masa lah anda akan disingkirkan oleh UMNO. Alor Gajah pun kita akan menang balik. Tangga Batu kita akan menang balik. Hang Tuah, Jaya. Saya minta maaf sahabat saya. Kerana kesan perpecahan sedang berlaku dalam keadilan. Sebab itu saya katakan sekarang ni, sepatutnya Yang Amat Muat Perdana Menteri ambil kesempatan. Sebab saya dapat faham, saya difahamkan sedang berlaku perpecahan yang begitu hebat dalam Parti Keadilan. Tapi kalau bagi peluang untuk mereka memperbaikinya, maka seolah-olah kita menyerahkan kepada Parti Keadilan untuk memimpin negara ini. Nak buat macam mana? Saya katakan, kalau dalam keadaan sekarang ini kita boleh dapat 137 kursi parlimen. Tetapi dalam waktu yang sama, macam di Sabah, Kudat, Kota Marudu, Tuaran, Sepanggar, Putatan, Papar, Kimanis, Beaufort, Sipitang, Ranau, Tenom, Pensiangan, Beluran dan Libaran. 14 kursi ni insya-Allah UMNO Barisan Nasional boleh menang. Sebab kebanyakan mereka yang melompat. Dalam saat-saat begini, saudara Coca-Cola, orang sekarang apa ni? Orang sekarang baca mana ni Coca-Cola. Orang sekarang baca internet, Facebook. Pakcik pergi tidur dah malam. Kau marah aku ke? Ialah kerana sekarang ni kerajaan, saya setuju dengan Guardian Tone. Bukan UMNO saja dalam kerajaan Keluarga 69 ni, semua ada dalam tu. Jadi dia kata saya fitnah parti sendiri ke? Saya tak mau fitnah parti sendiri. Kalau parti saya tak betul, saya kena-kena tak betul. Saudara, sebab itu kita merasakan kalau pimpinan UMNO yang saya sebut tadi satu persatu kerja kuat. Tapi kalau leka lagi, masih nak ikut ketua bahagian, nak ikut kepada Perdana Menteri pergi ke Turki, semua nak ikut pergi Turki, itu masalah lah. Masalahnya, bila itu bermasalah, bagi saya selamat tinggal. Maka UMNO kembali. Yang saya khawatirkan adalah kita tak boleh membentuk kerajaan. Itu realitinya. Saya sebenarnya malam ini berhasrat untuk mengulas perbincangan saya dengan Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah.
Banyak benda yang bila sarankan supaya kita dapat memperbaiki ekonomi, tapi tak sempat. Malam besok kita santuni apa bicara saya bersama Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Sebab banyak benda rupanya, banyak rahsia yang tersirat yang kita tak tahu, yang saya kata wajar diketahui oleh warga. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.